pertama lah. Untuk ekspedisi kita kali ini bisa jejak Nusantara satu, which is dia akan naik sampai ke Ayutthaya, ambil masa 8 hari 7 malam. Sekarang kita masih lagi cruising di Perlis. Okay, sekarang konvoi memasuki pos immigration Malaysia menuju ke Thailand. Terima kasih bang, selamat raya. Okay, konvoi melepasi pos immigration dan custom Malaysia. Sekarang kita menuju ke Thailand punya pos untuk buat clearance ke Thailand pula. Kita kena pergi sendiri yang ni, parking kereta dulu. Tengok map, walaupun GPS 2-3 pun masih lagi buat rujukan kat bawah. Okay, sekarang kita menghampiri masjid, salah satu masjid yang dikatakan menyampaikan khutbah dalam bahasa Melayu. Masjid ni juga akan jadi kita punya inilah stop. Ya, kalau tengok sejarah sebelah sini lah. Petelung ni asalnya ada Islam. Di gua ada Islam. Belum tambah liga ada Buddha. Belum tu. Lepas tu di Singapura pun Islam pun Islam. Betul. Lepas tu kalau tak silap saya lah pada Rama yang kedua. Rama yang kedua dia panggil semua ajak-ajak. Perjalanan hari ini memasuki hari kedua jejak Nusantara siri pertama Waimo daripada Malaysia menjejak sejarah tanah Melayu, asal usul tanah Melayu, di manakah batu sepadan tanah Melayu yang sebenarnya di zaman-zaman 1909 ketika kerajaan-kerajaan Kedah tua yang Kedah suka. Hari ini perjalanan kami, saya bersama 4 pergi berkereta mobil dan ditemani dalam kereta ni kita punya bos Yojiro dan seterusnya saudara Okit yang belakang selalu uruskan kita punya video dan video mengenai bagaimana akan sebenarnya sejarah tanah Melayu. Bagi saya, untuk di Malaysia ini sebenarnya generasi-generasi kami bersama dengan Pak Long selaku kami punya pakar sejarah kan, yang kita bawa sekali bersama sebagai leader, merujuk pada Pak Long perjalanan kami yang daripada Ban Kaulak ya, di mana dilepaskan selepas wilayah Phuket. Perjalanan ini menuju ke Segenting Kera yang dimanakan dipanggil namanya Kera Ismut. Kami menuju ke Segenting Kera dan sebentar lagi kami akan tunjukkan border batu sepadan yang masih menulis nama atas nama Malaya dan Thailand. Batu sepadan tanah Melayu dulu. Okey. Inilah dia yang dinamakan batu sepadan. Batu sepadan tanah Melayu satu masa dahulu. Jadi kita dah sampai dalam kita punya ekspedisi kali ini untuk menjejak Melayu. So ini adalah batu Kera Ismut. Anda boleh lihat inilah Kera Ismut, tulisan Kera Ismut. Okey, so sekarang mari kita pergi tengok. Kalau anda lihat dekat depan ni dia punya tulisan ialah bahasa Siam. Okey, gini mai kita. Apa ni? Nanti juga. Aku nak tahu di mana dalam kitab. Dia เดี๋ยวผมจะรู้ว่า
ที่ลองทางเนี่ยมันอยู่จุดไหนหรอกครับก็ต้องเนี่ย ฝั่งไหนก็ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งราชแบบนี่มียาสักเนี่ย Bawa dah. di sini ini the map Indonesia. Yang Tapi kiri yang ada dia- map, I can use this map. Yes, Yeah, Oh, map. ini. yes. 15 and 17 วัดราชบูรณะ and วัดมหาธาตุ Ini berdasarkan ini Google Map, ini full map. Sama. Ini full map, this tulis map. Ini nak locate di mana tempat itu ada. อันนี้มันก็อยู่ในโมหมดเลยเนี่ย Kan ni dekat mana? Yang ni dekat mana? Dia dari universiti. Tahu universiti tapi mana dalam peta ni duduk kat mana? เขาจะหาต เอา รงไหน ไปถามว่าในนี้ ไม่ใช่ที่ว่าโรงเรียนที่ว่ามหาลัยเมื่อกี้มันอยู่จุดไหนอ๋อมหาลัยอยู่ 3 นี่นี่ไงอยู่ในบริเวณ3 ปี 3. Itu pada tu main. 3 ปี อันนี้ได้ข้อมูลในมหาลัยยัง Pagi ni kita berkena klik sambal. From Damia kan. Tak ada promote tak apa dah, tapi orang kata nak memudahkan kawan-kawan yang selalu adventure mana-mana jalan jauh mungkin rindu nak makan Malaysia. Kita dah standby dah. Dan ini klik sambal. Tu tunggu sihir. Buka. Ada mudah air kat sini kot ya. Mudah. Tak susah ya. Kalau dah mudah kita masuk terus lah. Tak payah tunggu dah. Wah. Okay, tengok. Nampak tak? Satu tin tapi ada 3. Wah, biar abu air sikit. Sekarang kita sedang memasuki gate untuk Wat Tam Karat ni, untuk pergi ke Kota Narai yang dahulunya dikatakan milik kerajaan Islam dan Melayu di sini. Sekarang kita dah sampai di Kota Narai dulunya. Kota Narai. Seperti yang anda lihat ada telaga besar purba ni zaman sini. Mungkin ini macam cerita ombak dulu, letak buaya dalam. Dan siapa yang salah tu dia buang dalam ni. Yang penting kita nak tahu dia tu ni kita sih. Kita jalan ke tepi ni sampai ke ujung. Kita patah lagi. Yang So peserta-peserta di Dak Nusantara 1 sekarang cakap apa? Jalan di area Kota Narai. Anda boleh lihat sekarang ni ada candi-candi, bekas-bekas candi lama yang ada di sini. Selalunya kita ke sini selalunya untuk melawat akan sejarah kerajaan Siam yang kita tahulah, yang sejarah kita belajar daripada sekolah dulu. Inilah kerajaan Siam punya pembelajaran, dan kita punya sub-syllabus di Malaysia pun ada menunjukkan ini kerajaan Siam. Tetapi apa yang kita perlu tahu sebenarnya selepas ini, kepada rakyat-rakyat Malaysia aslinya yang selalu mengikuti program-program Overlander pengembaraan, bila kita sampai di Ayutthaya ni, sejarah yang sebenarnya kita perlu tahu. Jadi hari ni kita bersama dengan Pak Long selaku kita punya merupakan rujukan sejarah kan, untuk program ini kan, untuk menerangkan apa sebenarnya Ayutthaya ini. Khasnya di kawasan inilah kawasan yang kita selalu datang sini. Bila kita datang di Ayutthaya, ambil gambar menunjukkan kita berada di candi-candi ini, kehebatan Siam. Tetapi sejarah terbaliknya tu perlu kita tahu. Jadi sekarang kita berada di sebenarnya itu main entrance kota kerajaan Siam Islam Ayutthaya yang sebelum diruntuhkan pada tahun 1760. Jadi candi-candi yang ada di sekitar Ayutthaya ni sebenarnya dibangunkan dan dibina oleh dibumi hanguskan oleh Jeneral Taksin, Panglima Perang zaman silam
pada 1760 pernah dimusnahkan semua tempat ini. Jadi sebelum itu, daripada kurun ke-7 hingga ke-9, pembangunan Islam bermula di sini. Kedatangan Islam dari Cina. Apabila salah seorang raja Cina meluk agama Islam, jadi dia menghantar cucunya sampai ke Kedah, iaitu berhubung kait dengan keturunan Merung Mahawangsa di Kedah. Jadi kerajaan Islam bertapak di Kedah dulu. Kita akan ke Gunung Jerai, di puncaknya masjid yang pertama dibina antara kurun 7 hingga ke-9. Jadi dari sana bila lemahnya pentadbiran di sana, berpindah ke Ayutthaya. Jadi berpindah ke Ayutthaya antara kehebatan kerajaan silam di sini antara kurun ke-9 hingga ke-11. Kurun 9 ke-11 adalah zaman puncak di sini, dan Raja Mandalika yang di sini pengaruhnya sampailah ke Pulau Berang di Terengganu, yang tercatat di batu bersurat Terengganu perundangan Islam yang ada mengatakan bahawa perintah Raja Mandalika. Jadi Raja Mandalika itu dirujuk adalah ke Ayutthaya. Jadi kita berada sekarang di kawasan tapak yang begitu punya luas. Inilah satu negara kota kerajaan Islam zaman silam, di mana terdapat 21 buah masjid berdekatan sebagai pusat pengajian. Termasuklah juga Hamzah Pansuri, seorang ulama pada Aceh, pernah datang kemari untuk berguru dengan ulama-ulama yang ada di Ayutthaya. Jadi di Ayutthaya ni dia boleh diumpamakan di Jawa pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Jadi bila beralih tangan dari satu raja ke satu raja, akhirnya kekuatan yang ada tu lama-lama dia semakin lemah. Akhirnya pada tahun 1760, Buddha yang daripada Burma ni serang dan memusnahkan semua tapak-tapak yang ada di kawasan ini. Inilah peninggalan yang kita boleh jumpai pada hari ini. Kalau di sebelah kanan, kawasan yang lapang ni, tidak ada satu wat pun didirikan. Ada something yang tersembunyi. Dan di sebelah kiri, banyak wat didirikan kemudian ni adalah untuk membenamkan tamadun Islam yang pernah bertapak di Ayutthaya. Tapi mereka tak dapat nak musnahkan semua. Kerana negara kota ni, benteng ni, dia orang katakan King Narai. Tapi ini sebenarnya pengaruh daripada Osmaniyah Turki dan juga ada pengaruh Mogul di sini. Jadi daripada Ayutthaya ni juga dia ada hubung kait dengan kerajaan Beruas. Sebelum naik kerajaan Perak, Sultan Mustafa Shah berjejak kaki di Peti Meraih Basah pada tahun 1526, ditabarkan sebagai Sultan Perak. Sebelum tu kerajaan Beruas dah ada, dan kerajaan Beruas bukan kerajaan ganggang negara. Kerajaan ganggang negara kerajaan Hindu di Beruas juga, tapi kerajaan Beruas, Melayu Beruas adalah kerajaan Islam. Jadi kerajaan Beruas juga ada hubung kait dengan Ayutthaya dan Aceh. Aceh ada hubung kait dengan Ayutthaya. Jadi luasnya kerajaan, dan juga Champa ada hubung kait dengan Ayutthaya. Jadi Ayutthaya ini merupakan satu pusat kerajaan Islam zaman Islam. Ini yang dibenamkan oleh penjajah British, Belanda, Perancis, Portugis. Meriam yang dibuat di Singgora pernah dibawa kemari, dan sekarang satu tersimpan di Museum London dan satu lagi ada di kota Bangkok. Meriam orang Melayu. Jadi kehebatan orang Melayu buat meriam menggunakan besi, mengambil teknologi Turki, Osmaniyah Turki zaman awal. Jadi bedaan kota ni kalau kita tengok bentuk dia tu bukan bentuk Buddha, bukan bentuk stupa. Jadi ini bentuk Islam, tamadun Islam yang sama juga. Bedaan ni macam yang ada di kota Ligo. Dan kalau kita nak tahu kesatuan lagi, kita akan jumpa kesan saki-baki binaan depan, pintu depan yang di kota Ligo tu ada persamaan dengan Kuala Muda Kedah. Dan di Johor dah tak ada arah kesan tu di Paguh. Jadi bermula daripada Ayutthaya ni jadi satu pusat empire kerajaan Islam. Dia merangkumi sampai ke Johor Riau, Lingga, sampai Kuala Muda Kedah. Pada masa tu di Kedah berpusat di Kuala Muda, bukan di Kota Star sekarang ni. Dia berubah-ubah tempat, bahkan hingga ke Pulau Berang di Terengganu. Pulau Berang Terengganu, bukti yang terjumpanya batu bersurat pada kurun ke-13. Jadi yang saya nak sanggah pendapat katakan Islam sampai ke alam Melayu ke Tanjung kurun ke-13 tak tepat. Awal lagi, iaitu di puncak Gunung Jerai didirikan masjid yang pertama. Tinggal tapak. Tapi kalau bata nipis macam ni, jadi yang ni samalah di Angkor Wat, sama juga di Muara Jambi,
sama juga di Kota Kuala Muda, dan yang ni sama juga saiz ni di Masjid Gresik di Patani, dan sama juga di Liga Nakhon Sitamarat. Ni saiz ni. Saiz ni, bata ni, bentuk ni, yang ni lama. Bahkan ada lama lagi dia kecil sikit. Dia kecil sikit, dan bila kita nak tengok tentang penyambungan ni, kalau kata bata dulu dia sambung dengan telur campur madu. Tapi bila zaman baru kita pakai simen, kapur dan pasir. Tapi yang ini dibaik pulih. Yang ni baru. Ni. Tak ada. Jadi bata lama dia sambung ni, dia hanya pakai tanah liat yang dibancuh dengan air, disampung-sampung. Proses hujan panas lama-lama dia jadi kukuh binaan sebagai satu bangunan. Bangunan ni candi lama. Atas candi lama anda boleh lihat masih lagi menggunakan batu-batu yang lama. Di sini Okay, bearing 90 ha. Nampak? Tapak ni exactly facing 90 menghadap Kaabah. Ada ni tapak ni betul-betul exactly. Maknanya ni lah ni. Menghadap kiblat. daripada tapak di keseluruhan. Menghadap kiblat. Jadi bermakna sah lah ni tapak masjid. Hanya daripada tak patung-patung untuk nak mengelirukan orang lah. Sebenarnya tapak yang kita duduk ini, yang saya duduk sekarang ini adalah tapak asal masjid. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, kat tapak ini di kawasan UNESCO ini sebenarnya mempunyai 21 tapak masjid yang dulu asalnya yang telah ditukar menjadi tapak kuil. Hasil daripada kiraan kompos yang dilakukan oleh Pak Long tadi, kuil ini, candi ini mengarah ke arah kiblat. Kesemua yang kita pergi tadi tu, yang kita periksa, kesemuanya menunjuk ke arah kiblat. Salah satu bukti terdapat banyak pokok-pokok bidara di kawasan ni, di mana sebelah tempat kita di Malaysia ni, pokok bidara ni hanya terdapat di masjid-masjid yang akan digunakan ketika hendak memandikan jenazah. Hendak memandikan jenazah ni kita akan gunakan daun bidara untuk memandikan jenazah. Mana kata terdapat banyak sekitar ni pokok bidara. Pokok yang daun kecil. Sekarang tu dia dulu kita tak ada. Sekarang ni kita pakai apa? Kapur yang tapi dibuat oleh kawan dulu, orang zaman dulu dia dah proses halus kan. Dia campurkan ni semua supaya dia apa? Ini di dalam pot ni. Yang betul-betul halus ni kan. Ni daripada kulit sekarang. Dia memang dia dah pakai semen kan. Semen kapur tu. Dia berbeza. Dalam agama Buddha tak ada. Dia dalam agama Buddha dia bentuk stupa yang dari sebelah tu. Jadi yang bentuk curve ni daripada Maniah Turki, tamadun Islam baik di Mogul India, di Malaysia hari ni pun kita tengok bentuk ni, masjid-masjid bentuk curve ni. Jadi makna kekuatan binaan ni boleh menekan beban di atas dengan susunan bentuk curve. UNESCO Reserve bagi terusnya menjejaki kerajaan Melayu dan juga kerajaan Siam nanti.
Ni susun balik ke eh? Bau ni bau. Jadi batu bau, ni batu lama. Beza. Ini baik pulih. Bata yang ada ni bukan zaman asal dia ni. Sebab bata ni rongga di dalam. Yang ni peminat rumah-rumah sekarang mungkin masa dia orang baik pulih kota ni dia orang gunakan bata ni. Batu dia 4 segi dan sampai hari ni masih digunakan bata ni guna pakai untuk binaan di Thailand. Jadi yang atas tu kota betul. Cuma perbezaan dia dengan di Ayutthaya, petak 4 segi tu, yang lubang 4 segi tu, kalau yang di Ayutthaya dia di bawah curve tu. Tapi di sini antara puncak tu dia ada lubang untuk meriam dan sebagainya lah mungkin untuk pemerhatian. Jadi dia hanya beza kat situ lah. Peninggalan Kota Ligo memang tempat dia lah dulu. Dapat lihat batu-batu kebanyakannya sudah dibuat semula. Dibuat semula. Kita menyusuri bandar Takandun Kakon